Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi sahabat-sahabat semua di Currents VMY. Hari ini kita ingin mengulas pasal satu topik yang mungkin buat ramai orang di Sabah, khususnya orang-orang muda, tertanya-tanya. Adakah parti warisan hanya tinggal kuat di pantai timur Sabah saja sekarang? Atau sebenarnya itu semua persepsi politik yang sengaja dibina oleh pihak tertentu untuk melemahkan pengaruh Syafiq Apdal? Baiklah, jom kita buka cerita dari satu kenyataan penting yang dibuat sendiri oleh Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal. Baru-baru ini beliau menghadiri sesi dialog belia Sabah bertajuk Masa Depan, Pendidikan, Pekerjaan, dan Ekonomi yang telah pun berlangsung di Hotel Sandakan. Dalam program itu lebih 400 anak muda hadir dan disitulah Syafiq bangkit menjawab tomahan yang kata warisan ini sudah menjadi parti pantai timur semata-mata. Syafiq cakap, kekuatan warisan bukan hanya di pantai timur. Kita pernah ada YB dari Sindumin, Bongawan, Papar, dan Kudat. Memang betul mereka sudah keluar, tetapi kita masih ada wakil rakyat di Moyog, Sepanggar, dan Darau. Jadi macam mana orang Sabah ataupun macam mana orang boleh kata warisan ini hanya kuat di pantai timur? Kan, nampakkah? Dia bukan menafikan hakikat yang kerusi-kerusi warisan banyak datang dari kawasan timur, macam Datu, Sempurna, dan juga Sandakan. Tetapi Syafiq Apdal cuba tunjuk bahwa warisan masih ada tapak dan pengaruh di kawasan pantai barat serta kawasan pedalaman. Itu bukanlah satu omong yang kosong, sebab realitinya memang betul. Walaupun berlaku banyak lompat parti sejak PRN 2020, warisan tetap kekal bertahan. Ingat lagi kah masa pilihan raya negeri Sabah tahun 2020? Warisan menang 23 kerusi DUN. Satu pencapaian besar pada masa itu. Tetapi lepas itu macam yang kita semua tahu, muncul gelombang ahli politik melompat parti. Antara yang keluar termasuklah Adun Sidumin, Bongawan, Papar, dan juga Kudat. Keadaan bertambah genting apabila Adun Bugaya meninggal dunia, menyebabkan kerusi itu kosong dan tidak dapat dipertandingkan semula kerana proklamasi darurat ketika itu. Maka tinggallah 14 kerusi saja yang warisan pegang sekarang. Tetapi jangan lupa, 2 daripada kerusi itu datang dari bekas Adun DAP, yaitu dari Elopura dan Sri Tanjung yang telah menyertai warisan. Jadi walaupun angka itu nampak kecil, Syafiq ingin menunjukkan bahwa warisan masih mampu tarik sokongan dari pelbagai latar belakang, termasuklah bekas pemimpin dari parti lain. Tetapi kita kena jujur jugalah, ramai yang mempertikaikan kenapa warisan parti yang kononnya mahu bawa politik baru untuk Sabah boleh kehilangan begitu ramai adun dalam masa yang singkat. Adakah ini sebab kepimpinan Syafiq longgar? Ataupun adakah memang ada tangan gaib dari pihak tertentu yang sabotage dari dalam? Kita kena ingat, Peter Anthony, bekas orang kanan Syafiq pun keluar dan menubuhkan parti KDM. Hasan Gani dari Sebatik keluar. Yusuf Yaakob dari Sindumin pun melompat. Dan ada yang tanya, kenapa Syafiq Apdal melepaskan peluang keemasan masa PRU15 bila dia cuba kembangkan warisan ke Semenanjung? Warisan bertanding di banyak kursi parlimen di Johor, Selangor, bahkan KL juga. Tetapi semuanya kalah. Ada yang kata ini adalah tindakan overconfident. Fokus sepatutnya kekal di Sabah. Tapi sebaliknya Syafiq cuba menjadi pemain nasional. Jadi sekarang ini bila warisan fokus semula ke Sabah, bolehkah mereka dapat semula kepercayaan yang hilang? Terutamanya di kawasan pantai barat dan kawasan pedalaman seperti Keningau, Ranau, Beaufort, dan juga Tenom. Kita tidak boleh nafikan pengundi muda sekarang makin kritikal. Mereka tengok siapa yang konsisten, siapa yang buat kerja, dan siapa yang sekadar berdrama di depan kamera. Tapi Syafiq Apdal tetap optimis. Dia kata, kita masih pegang kursi terbanyak di pantai timur. Tapi kita tidak boleh selesa. Kita mohon kekuatan dan kerja kuat supaya warisan terus jadi pilihan rakyat.
Ayat ini, walaupun ringkas, sebenarnya memberikan signal yang penting bahwa warisan sedar mereka tidak boleh duduk atas kejayaan lama. Mereka kena turun padang, bina semula kepercayaan, dan yakinkan semula rakyat bahwa mereka masih lagi relevan. Tetapi mari kita cakap pasal benda yang pedas sikit. Ada orang mempersoalkan, adakah Syafiq Apdal kini terlalu bergantung pada kawasan majoriti Bajau dan Suluk sahaja? Kalau benar, ini boleh menjadi masalah besar untuk warisan, sebab Sabah ini negeri yang sangat berbilang etnik. Kadazan, Dusun, Murut, Rungus, yang kita panggil KDMR, Cina, Melayu Brunei, dan pelbagai lagi. Kalau parti itu dilihat hanya kuat dalam satu etnik atau satu kawasan geografi, ia akan menjadi sukar untuk menang majoriti di dalam PRN nanti. Dan satu lagi persoalan yang panas. Kemasukan dua bekas adun DAP ke dalam warisan, adakah ini satu strategi bijak ataupun sebenarnya mencetuskan ketidakselesaan dalam kalangan pengundi tradisi warisan yang konservatif? Kita tahu ada sentimen anti-DAP dalam kalangan sebahagian pengundi Sabah, terutamanya yang melihat DAP sebagai terlalu liberal ataupun terlalu Malaya-sentrik. Jadi bila bekas wakil rakyat DAP masuk warisan, ada risiko yang warisan dituduh dah hilang identiti sendiri. Tapi macam mana pula dengan persepsi umum terhadap kepimpinan Syafiq sendiri? Ada yang kata dia pemimpin berprinsip, ada juga yang kata dia terlalu lembut dan kurang agresif bila dicabar oleh parti-parti lain seperti Gagasan Rakyat yang kini dipimpin Haji G ataupun KDM oleh Peter Anthony. Dan kamu semua sebagai rakyat Sabah, sebagai orang muda, apa sebenarnya yang kamu mahu dari sesuatu parti politik ini? Adakah cukup dengan janji-janji pembangunan dan juga reformasi? Atau kamu ingin pemimpin yang benar-benar faham denyut nadi rakyat Sabah, dari Sempurna sampailah ke Sipitang, dari Kudat sampai ke Kalabakan? Kalau kita tengok PRN Sabah yang akan datang, medan tempur akan jadi sangat sengit. Gagasan Rakyat akan cuba pertahankan kerajaan. UMNO pula akan cuba rebut semula pengaruhnya. KDM, Star Sabah, PBS, bahkan PAS juga makin cuba cucuk jarum pengaruh. Dan di tengah-tengah ini, warisan akan cuba buktikan bahwa mereka masih relevan, masih utuh, dan masih diperlukan oleh rakyat. So, kita tinggalkan kamu semua dengan persoalan ini. Adakah parti warisan benar-benar hanya tinggal kuat di pantai timur saja? Atau adakah ini permulaan kepada kebangkitan semula mereka di seluruh Sabah? Dan yang paling penting, adakah rakyat Sabah masih percaya pada Syafiq Apdal? Kalau Anda rasa perbincangan ini menarik, jangan lupa untuk tekan like, tinggalkan komen Anda di bawah, dan yang paling penting, subscribe ke channel ini Current Sphere MY untuk lebih banyak kupasan politik Sabah yang berani, berfakta, dan berterus terang. Kita bukan ingin menjadi pengampu mana-mana parti, tetapi kita ingin rakyat celik politik dan sedar siapa yang betul-betul bekerja dan siapa yang sekadar janji kosong. Baiklah semua, jumpa lagi di dalam video akan datang. Stay critical, stay bebas. Salam sejahtera, salam perjuangan. Sekian semua, terima kasih.